Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih semua sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, dalam video kali ini saya nak sharekan dengan korang tentang sejarah hitam yang pernah berlaku dekat Johor ni, iaitu tragedi nahas kapal terbang MH653. Sebenarnya kisah ni pun di request kepada saya. Dan untuk korang yang dah tahu kisah ni, dah tahu tragedi ni, sila angkat tangan. Okey, tak payah nak melayangkan masa, jom kita mula. Jadi kejadian ni berlaku pada 4 Disember 1977. Dan kejadian hitam ni dah meragut seramai 100 orang nyawa, 73 orang warga Malaysia, 7 kru kapal dan selebihnya warga negara asing. Katanya kapal terbang ni dijadualkan berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas dekat Pulau Pinang. Dan kapal terbang ni menuju ke Kuala Lumpur. Masa tu diorang berlepas pada jam 7.21 malam ke lapangan terbang antarabangsa Subang, LTAS, dekat Selangor lah. Jadi dalam jam 7.54 malam, masa tu diorang ada dekat ketinggian 4,000 kaki di atas bata arang. Dan kiranya macam on the way, tengah nak turun lah, tengah nak landing dekat lapangan terbang Subang tu kan. Tapi tiba-tiba je Menara Kawalan Subang tadi diterima satu makluman daripada juruterbang tu. Juruterbang ataupun pilot tu cakap pesawat tu sekarang ni tengah berada dalam situasi yang cemas. Dan sebenarnya masa ni pegawai bertugas dekat Menara Kawalan tu ditanyalah lebih lanjut. Dia tanya apa dah jadi kan. Macam boleh tak terangkan secara lebih lanjut apa yang sedang berlaku. Dan kapten kapal terbang tu laporkan yang kapal terbang tu sekarang ni tengah di-hijack ataupun rampasan kapal terbang sedang berlaku sekarang ni. Dan masa tu sebenarnya dia tak dapat kena pasti lagi siapa pihak yang terlibat untuk buat rampasan tu ataupun siapa yang jahat sangat nak buat kerja ni. Jadi lepas pegawai dekat Menara Kawalan tadi terima laporan daripada pilot macam gitu, dia terus bagi tahu pihak yang berwajib laporkan hal ni. Lepas tu dia orang pun buatlah persiapan untuk landing tu. Persiapan kecemasan untuk landing. Kiranya mereka cepat-cepat sediakan landasan untuk pesawat tu mendarat dengan cemas. Dah tu kapal terbang tadi pun nak mendarat lah kan. Dia mendarat daripada 4,000 kaki ke bawah lagi, bawah lagi. Tapi tak cecah tanah lagi, kapal terbang tu naik balik. So masa tu diorang tak jadi untuk mendarat dekat Subang tu. Dan beberapa minit lepas tu barulah Kapten Ganjor tu dia kontak balik Menara Kawalan. Lepas tu dia cakap yang diorang akan menuju ke arah Singapura. Jadi masa ni pada jam 8.15 malam, semua komunikasi antara pesawat tadi dengan Menara Kawalan tu hilang sepenuhnya. Maksudnya terputus teruslah. Apa yang jadi lepas tu, Menara Kawalan tak tahu langsung. Dekat kampung Tanjung Kupang tu pula, masa kejadian nahas tu nak berlaku, orang kampung tu cakap malam tu damai je, tenang je macam biasa. Dan sebenarnya hari tu, pada hari yang sama, ada satu majlis perkahwinan berlangsung. Jadi biasalah kalau orang kampung ni ada majlis perkahwinan, dia orang akan sama-sama gotong royong kan. So macam malam tu masing-masing penat ada kat rumah masing-masing untuk berehat. Tapi pada jam 8.45 malam, adalah beberapa orang penduduk kampung ni, dia ternampak macam pesawat tu, kepala pesawat tu menjunam ke arah tanah. Seolah-olah macam pesawat tu sedang jatuh untuk menghentam bumi. Jadi katanya memang kapal terbang tu cepat sangat bergerak. Dalam sekelip mata je, kapal terbang yang ada ke atas tadi terus menjunam dan menghentam tanah. Masa itulah letupan yang kuat sangat terjadi dan kapal terbang tu semua hancur. Jadi katanya dekat kawasan hempasan tu dah jadi satu kawah yang sangat besar. Badan kapal terbang dan juga kokpit tu habis semuanya berkecai dekat kawah luas tadi. Jadi tempat hempasan yang membentuk kawah yang sangat luas tu, katanya keluasan kawah tu je lebih kurang 2 km persegi. Jadi macam yang kita tahu, memang dalam menahas tu tak ada siapa pun yang terselamat. Dan adalah beberapa cerita daripada penduduk kampung ni. Ada yang cerita mereka dengar bunyi yang sangat kuat macam gegaran guruh macam tu. Dan diorang dengar macam ada bom sampaikan bergegar seluruh tanah yang ada kat situ. Ada setengah mereka tu yang macam takut kan, masuk dalam rumah, duduk senyap dalam rumah je. Dan ada setengahnya pula macam kipoci lah kan, nak pergi tahu apa benda yang dengar bunyi kuat sangat tadi kan. Dah tu dia orang keluar dan dia orang tengok apa yang jadi. Ada juga penduduk yang cakap dia orang nampak ada satu api yang marak dekat kapal terbang tu, dekat badan kapal terbang tu. Dan lepas tu lampu yang ada dekat kapal terbang tu semuanya terpadam. Lepas tu kapal terbang tadi jatuh menjunam ke bumi dan hentam tanah tu. Dan masa itulah berlaku satu lagi bom ataupun letupan yang sangat kuat. Masa dah terhempas dekat bumi tu, jadi satu gegaran yang sangat kuat dan semua orang kelu, terdiam.
Adalah penduduk lain pula yang cerita, lepas setengah jam kejadian tu berlaku, barulah dia beranikan diri untuk pergi tengok apa yang jadi, untuk pergi kat tempat kejadian tu. Masa ni dia nampak banyak gila duit yang berselerak dekat kawasan nahas kapal terbang tu. Dan adalah beberapa orang kampung ni sibuk duduk mengutip duit tu, masukkan ke dalam guni, sampaikan dia orang boleh kumpul beberapa guni katanya. Dan sebenarnya duit tu sendiri bukan duit ringgit Malaysia je. Ada juga duit dolar, ada duit pound sterling, ada duit Jepun, yen kan. So yang dapat kutip berguni-guni duit tu memang akan jadi OKB automatik lah, OKB, orang kaya baru. Dan sebenarnya kawasan situ bukannya bersepah dengan duit-duit yang banyak tadi je, tapi ada juga barang-barang dan juga beg-beg pakaian penumpang. Ada beg-beg yang berisi pakaian mewah kan. Lepas tu ada juga beg yang berisi barang kemas. Dan katanya ada juga yang terjumpa cincin tau. Dia jumpa cincin atas tanah. Lepas tu dia ambil cincin tu. Sekali dia tengok cincin tu masih lagi terlekat dekat jari manusia. Kiranya mangsa nahas tu pakai cincin. Lepas tu dia dah badannya terkecai semua kan. So cincinnya tu masih lagi terlekat pada jari. Jari yang dah putus lah. Serius lah. Mimpi ngeri terus kalau jadi kat kita benda ni kan. So guys, jangan sesekali ambil benda yang bukan hak kita. Jadi persoalannya, kenapa banyak sangat harta benda yang ada kat situ? Kenapa sampai ada emas banyak-banyak tu kan? Lepas tu kenapa banyak sangat duit yang bertaburan sampai dia orang boleh kutip, sampai berguni-guni duitnya? Jadi mesti mangsa nahas tu bukanlah orang sembarangan, bukan orang calang-calang lah kan. Dan rupa-rupanya memang dalam kapal terbang tu ramai gila VVIP. Antaranya adalah seorang jutawan Jepun, Tomio Goto, dan Duta Cuba ke Malaysia, Mario Garcia, dan juga isteri dia. Menteri Pertanian masa tu, Datuk Seri Ali Ahmad. Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya, Tan Sri Mahfuz Khalid. Pengarah Kerja Raya Bahagian Tentera, Datuk Khalid Muhammad. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Abu Bakar Othman Marichan. 2 orang pegawai Bank Dunia, Odi Hua dan S.A. Naimi. Dan macam yang kita tahu, dalam nahas tu tak ada siapa pun yang terselamat, termasuklah kapten kapal diorang, iaitu G.K. Ganjo dan juga pembantu dia, Kamarul Zaman Jalil masa tu. Esoknya tu udara kat kawasan kampung situ dah jadi tak nyaman dah. Yelah sebab ada satu benda yang gergasi yang besar sangat terbakar satu hari pula tu. Memang seolah-olah macam jadi jerebu lah dekat area situ. Dan ramai juga penduduk kampung yang lalu kawasan situ terkejut bila mereka jumpa ada cibisan-cibisan daging dan juga tulang manusia yang bersepah dekat area situ. Lebih meloyakan lagi bila ada isi perut yang terburai yang melekat pada ranting pokok. Ada yang melekat pada ranting pokok yang tinggi, ada yang melekat pada dahan pokok bakau. Jadi memang keadaannya tu memang mimpi ngeri. Katanya ramai yang tak boleh tidur malam sebab dibayangi dengan pemandangan-pemandangan yang mengerikan macam tu. Dan sesetengahnya pula yang mengambil hak orang lain tadi, yang ambil duit lah, ambil emas, baju apa semua tu kan. Diorang tu pun mengalami mimpi ngeri dan selalu diganggu. Sampaikan ada setengahnya tu terpaksa pergi berubat dengan ustaz. Jadi sebenarnya pihak yang berwajib ni ambil masa selama 3 hari untuk kumpulkan semua cibisan-cibisan mayat mangsa kejadian tu. Dan diorang kumpulkan dekat satu tempat. Lepas tu diorang dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama. Lepas tu diorang panggil lah beberapa ketua agama yang terlibat untuk datang. Lepas tu buat penghormatan mengikut kepercayaan masing-masing, mengikut agama masing-masing. Kalau kita orang Islam sembahyang mayat gaib lah kan. Jadi ada beberapa cerita ataupun versi macam mana nahas kapal terbang ni boleh berlaku. Tapi yang mana satu hakikatnya, yang mana satu yang kebenarannya, hanya Allah je lah yang tahu. Wallahualam. Jadi cerita yang heboh masa tu, ada yang cakap kapal terbang ni dah di-hijack oleh Japanese Red Army ataupun JRA. Sebenarnya macam mana boleh timbul nama JRA dekat sini? Sebab pertama, sebenarnya ada 2 orang usahawan daripada Jepun yang ada dalam kapal terbang tu. Yang kedua, sebab JRA masa tu dalam tahun 1970 diorang memang sedang giat buat aktiviti hijack kapal terbang. Jadi Japanese Red Army ni ataupun JRA tadi sebenarnya sebahagian daripada Liga Tentera Merah Komunis Jepun. Dan pengasasnya tu adalah seorang wanita. Katanya tujuan JRA itu adalah untuk menghapuskan kerajaan Jepun dan sistem monarki dekat Jepun tu. Dengan inisiatif yang diorang buat adalah melancarkan revolusi seluruh dunia. Jadi gerakan diorang ni start daripada 1969 lagi. So diorang macam nak tumpaskan kerajaan diorang, kerajaan Jepun diorang tu, tapi diorang melibatkan negara-negara lain. Jadi kalau diorang pergi buat hal dekat negara A, pihak Jepun tadi kena bertanggungjawab lah. Pergi buat hal dekat negara B pula, pihak Jepun tadi kena bertanggungjawab juga.
Macam tu. Jadi JRA ni punya modus operandi atau macam mana cara serangan yang diorang buat tu dengan hijack. Sama ada dia akan hijack kapal terbang, banyaknya dia fokus kepada kapal terbang lah. Dan ada juga dia akan hijack international punya building, bangunan-bangunan international. Sebenarnya pada 4 Ogos 1975, AIA yang ada dekat Raja Chulan tu pun di-hijacknya juga. Jadi sebab faktor ni lah, dalam beberapa tahun je kan dah berlaku hijack dekat Raja Chulan tu. Lepas tu berlaku lagi kapal terbang jatuh tadi. Dan ada pula 2 orang rakyat Jepun ada dalam tu kan. So ada seorang pemberita daripada Singapura ni, dia terus bertanyakan kepada Menteri Dalam Negeri masa tu. Wartawan tu tanya direct kepada menteri tu. Dia tanya adakah ini kerja JRA. Kiranya terus tanya siapa yang buat benda ni. Padahal masa tu menteri tu baru je on the way pergi ke tempat nahas tu. Maksudnya sebarang siasatan belum lagi dilakukan. So katanya masa ni menteri tu tanya balik, awak ni reporter ke ahli sains yang buat teori dan juga andaian? Lepas tu diorang jelaskan lah yang diorang dah check dah 2 orang Jepun yang ada dalam pesawat tu, memang dia 2 orang tu adalah pure ahli perniagaan. Dan masa tu dia cakap tak boleh nak kata mentang-mentang lah ada Japanese dalam tu terus JRA punya kerja. Susah juga bila jadi aksiden yang melibatkan international ni kan. Jadi tak lama lepas tu mereka jumpa kotak hitam pesawat tu jauh terbenam kat dalam tanah. Lepas tu diorang buat pemulihan kotak hitam tu dan diorang dapat dengar lah apa gambaran situasi yang berlaku dalam kapal. Jadi gambaran yang ada dalam kotak hitam tu lebih kurang macam ni. Masa kapal terbang tu nak sampai dekat lapangan terbang Subang tu, kapten kapal tu ada dengar bunyi ketukan yang sangat kuat dekat pintu. Lepas tu dia tanyalah co-pilot dia, apa yang dah jadi? Dan masa tu co-pilot tu jawab, pintu tak kunci. Yang mana sepatutnya pintu tu sentiasa berkunci. Dan masa itulah rampasan tu berlaku. Jadi kapten tadi pun tanyalah dekat perampas tu apa yang diorang nak kan. Dan dia cakap kapal terbang ni hanya ada minyak untuk sampai ke Singapura sahaja. Lepas tu si hijack tadi dia minta kapten kapal untuk bagi tahu pihak kawalan yang mereka akan pergi ke Singapura. Dan si hijack ni dia bagi tahu dekat kapten kapal jangan bagi tahu apa-apa dekat penumpang sebab dia tak nak jadi chaos nanti. Dan masa tu dia cakap lah, kau bagi je lah alasan apa-apa sekalipun, janji jangan cakap yang kapal ni dah dirampas. Tapi tak lama lepas tu dah masuk je area Johor dan nak sampai dekat Singapura kan. Si hijack tadi dia macam nampak macam gelisah tau. Dan dia rasa macam kapten kapal tu berkomplot dengan pihak berkuasa. Kononnya nak tangkap dia bila dah sampai dekat Singapura nanti. So masa tu adalah pertengkaran yang berlaku. Tapi walaupun kapten kapal dan juga co-pilot dia tadi sekeras-kerasnya menafikan tak ada, diorang tak ada komplot apa-apa pun, diorang ikut je arahan si hijack tadi, tapi diorang berdua tetap juga kena tembak. Dan nahas tu pun berlaku. Sebenarnya lepas si hijack tu dia tembak pilot tadi, dia cuba untuk kawal sendiri kapal terbang tu. Tapi katanya kapal terbang tu diset daripada auto kepada manual. So masa itulah dia gagal untuk kawal kapal terbang tu. Dan siapa si hijack ni ataupun si perampas kapal terbang tadi? So macam yang saya cakap tadi, ada yang cakap JRA, Japanese Red Army, dan ada juga ura-ura yang mengatakan ada salah seorang menteri yang bawa pistol ke dalam flight tu. Sebenarnya bukan dia yang bawa, bukan dia yang pegang pistol tu, tapi bodyguard dia yang pegang. Dan katanya benda ni pernah jadi dulu. Menteri yang sama juga insist nak bodyguard dia bawa pistol masuk ke dalam kapal terbang, tapi masa tu kapten kapal tak bagi. So ada pergaduhan yang berlaku sampaikan diorang terpaksa delay flight tu selama 1 jam. Katanya masa nahas ni berlaku, hari tu adalah kapten kapal punya anniversary. So dia dah tahu dah menteri tu nak bawa pistol, dan so mungkin dia fikir dia pun nak sambut anniversary dia hari tu kan. So dia tak nak ada masalah apa-apa. Dia pun benarkan menteri tu untuk bawa pistol ke atas kapal terbang. Dan katanya masa pilot-pilot MAS ni ada dalam latihan, diorang dengar balik rakaman black box tadi, dan mereka semua macam yakin 99% yang itu bukan kerja pengganas ataupun kerja Red Army tadilah, JRA tu. Tapi wallahualam, hanya Allah je yang lebih mengetahui apa yang jadi kan. That's why lah ada setengah misteri dalam dunia ni, kekal misteri. Okay, sekarang ni kerajaan ada buat satu memorial untuk memperingati tragedi pesawat MH653 ni. Jadi memorial ni diorang buat dekat Jalan Kebun Teh di Johor. Katanya kawasan tragedi tu pula adalah atas tanah kerajaan. Dan sekarang ni tanah tu di bawah jagaan PTP. Malah kawasan situ memang dah jadi hutan je. Dan sebenarnya tragedi ni dijadikan novel untuk budak-budak tingkatan 2 belajar. Tajuk novel tu adalah Tragedi 4 Disember.
Dan ada jugalah sisi misterinya, sisi mistiknya kat sini. Biasalah kalau dah jadi kawasan nahas macam tu, adalah yang anak ambil kesempatan untuk menakut-nakutkan manusia kan. Katanya penduduk yang duduk paling hampir dengan kawasan nahas tu, lebih kurang 100 meter rumahnya daripada kawasan tu, dia pun dah berpindah daripada kawasan situ sebab tak tahan sangat selalu kena ganggu. Wallahualam lah betul ke tak. Ada juga cerita yang tersebar, ada penduduk kampung yang nampak kelibat wanita yang berpakaian pramugari. Tengah hari dia tak keluar, malam-malam je dia keluar. Dan dia berjalan dekat sekitar jalan Kebun Teh dan juga di Gelam Patah, Johor. Kononnya wanita tu minta untuk hantar dia ke salah satu destinasi. Dan bila ditanya kenapa nak dihantar dekat tempat yang gelap dan tak ada rumah pun dekat area sini, bila ditanya macam tu, wanita tadi tiba-tiba gaib, hilang macam tu je. Ada juga yang sempat dijawab oleh wanita tadi bila dah tanya kenapa nak berhenti kat sini kan. Lepas tu wanita jawab, bang, saya nak cari tangan saya yang putus. The end. So macam yang saya banyak kali cakap, banyak kali ingatkan, kita tak tahu apa yang sebenarnya yang jadi. Dan saya nak ceritakan balik benda ni sebab kita nak ambil pengajaran yang kat sini. Pengajarannya, jangan sesekali ambil benda yang bukan hak kita. So last kali marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mangsa-mangsa kejadian. Moga syahid milik mereka. Al-Fatihah. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan saya harap korang suka video ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya. Dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah video. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.